إلهي لست للفر. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung lagi berkenaan dengan minggu lepas. Jadi berkenaan dengan minggu lepas, berkenaan dengan minggu lepas ialah kita bicara ataupun bahas berkaitan dengan masih lagi berkenaan dengan salbi ataupun nafsiyah. Atas dasarnya pada makna kalimah la ilaha illallah terbahagi kepada beberapa martabat, betul? Jadi kalimah la ilaha illallah, sifat 20 yang kita duk bahas yang ada pada kalimah la ilaha illallah, yang sebagai kita kata ulama yang mengatakan sebagai sifat kamalah yang ada, wajib ada pada Allah. Tiada terhingga banyak, hanya 20 sifat sahaja yang kita wajib mengetahui serta mengaku di dalam hati, ataupun 13 di segi pendapat ulama kaum yang rajih 13, kaum yang dhaif 20 tetapi masyhur. Tetapi kita dah bahas berkaitan dengan sifat 20 beberapa martabat yang ada pada kalimah la ilaha illallah. Jadi katakan ulama martabat pada kalimah la ilaha illallah ada berapa martabat yang kita sudah lalu pada minggu lepas, ialah kena kepada 3, betul? Jadi 3 itu yang kita bahasnya salah satu minggu lepas ialah kena kepada martabat yang pertama, ya. Jadi 3 martabat itu salah satunya yang pertama bilang katanya martabat zat. Sifat 20 yang kita dah bahas salah satunya dibagi pada martabat yang pertama ialah martabat zat. Dan juga martabat yang kedua martabat sifat. 2 martabat. Dan martabat yang ketiga ialah martabat asma. 3 martabat pada sifat 20 yang ada di dalam kalimah la ilaha illallah. Betul? Jadi 20 itu yang kita duk bahasnya berapa sifat hari itu yang masuk di dalam sifat yang katanya martabat zat. Ada berapa sifat hari itu? 5 dah. Ialah kena kepada 5 sifat. Mana tu 5 sifat tu? Ialah kena kepada wujud, betul? Yang keduanya qidam, yang ketiganya baqa, yang keempatnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang kelimanya qiyamuhu ta'ala bi nafsih, betul? Jadi martabat zat tu tiada siapa tahu. Ingat ya, yang kita tafsir dulu minggu lepas, martabat zat maksudnya martabat darjat diri Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tiada siapa mengetahui. Bahkan kata ulama malaikatul muqarrabin pun tidak tahu juga. Malaikat yang terdekat dengan dia juga pun tidak tahu. Tu nak kata zat Allah taala itu ialah tiada siapa mengetahui. Hanya dia sahaja, malaikat Allah Ta'ala saja. Nampak? Jadi apabila kita bahas di situnya, katanya 5 sifat tadi itu yang kita duk bilang termasuk dalam sifat mana yang kita duk bilang katanya 4 sifat. Satunya sifat nafsiyah, yang keduanya sifat salbiyah, betul? Yang ketiganya sifat ma'ani, yang keempatnya sifat maknawiyah, betul? Jadi 5 sifat tadi tu ada ke tak bahagian sifat maknawiyah? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Ada ke tak sifat maknawiyah dalam tu? Bahagian dia tidak ada. Betul. Sebab sifat maknawiyah tu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu
hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 7 sifat tadi itu sifat maknawiyah. Tak termasuk di dalam berkaitan dengan 5 sifat tadi yang kata martabat zat. Boleh? Adakah masuk yang kata 5 tadi tu, adakah masuk di dalam sifat ma'ani? Adakah tak bahagian sifat ma'ani pada martabat zat? Sifat ma'ani mana sifat ma'ani? Kudrat tu, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi 7 itu adakah masuk dalam yang bilang 5 sebagai martabat zat? Adakah masuk juga? Tidak ada, betul? Ada atau tidak? Tidak. Tidak ada. Betul tak? Kena buka kitab. Buku maksudnya tulisan masing-masing ada tulis. Kata ulama Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, dia kata kitab ni berharga. Kitab ni berharga, jangan main-main dengan kitab. Itulah kita mengaji, kita pastikan kitab, tulisan kitab, tulis dobitan kita tu kena ada. Sebab apa dia? Harga. Kenapa tu? Sampai ke kitab tu kata harga, sebab kitab tu mahal daripada mah lagi. Mah tu nilai di segi dunia, tetapi akhirat tak nilai. Tetapi di segi kitab, dunia pun nilai, akhirat pun nilai. Harga mahal. Dan juga kata Syekh Ahmad Al-Fatani, kitab ni ada maruah. Tetapi mah tidak ada maruah. Harganya nak katanya. Sama juga kalau kita kalau ada maruah dengan guru, dengan mak ayah, dengan berkawan sebagainya, dengan imam sebagainya, pemimpin sebagainya, orang ni ada harga. Nampak kaedah dia. Sama juga orang mencari ilmu Allah, orang itu maruah dengan Allah. Berharga di segi Allah, lebih daripada mah lagi. Dia masih cari walaupun dia tak dapat sekalipun. Nampak tu kaedah dia. Jadi kelas kita malam ni istilah kata lebih mahal daripada mah lagi. Lepas tu kata Nabi Ibrahim Allah alaihi salam, dia tafsirkan ibarat katanya kitab yang berharga daripada Syekh Ahmad Al-Fatani. Dia kata apa dia? Kitab itu adalah cabang untuk kita yakin. Itulah kitab yang kita dok bawa tu punca. Apabila kita lupa, kita tengok kitab, kita tengok buku yang kita dobek tu, boleh kita jadi yakin. Itu tafsir oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tu nampak cabang-cabang. Punca yang kita nak yakin, betul? Apabila kita lupa, kita buka buku kita. Kita tak pandai, kita buka kitab. Nampak tak tu? Dan usaha. Maksudnya kitab itu ibarat kata sebagai cabang untuk kita yakin dan kita usaha. Kalau kita yakin tak usaha tak jadi. Maksudnya kita yakin kita usaha. Maksudnya apa? Dobitan kitab yang kita ada, kita yakin kata ilmu itu ada, dobitan kita tu ada. Selepas tu kita usaha buka kitab kita tu. Maksudnya kita yakin kata kelas kita ada setiap mingguan dalam bulan-bulanan. Ada kita yakin kata ilmu tu ada berkenaan dengan malam Selasa, berkenaan dengan Tuhan. Kita serta usaha masuk kelas tu buka. Kalau kita tahu kata kelas ada tetapi kita tak hadir, ibarat ada kitab tetapi tidak buka kitab. Menyalahi kaedah ahli sunnah, tidak usaha. Yakin kata Allah Ta'ala ada tetapi tak cari Allah. Tak cari asbab-asbab sebagai kelas pengajian ilmu tauhid. Macam tu ibarat katanya tak boleh jadi yakin. Sebab apa dia? Tidak usaha. Itulah Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala bagi kelebihan dia istimewa sifat yakin. Bila kita sudah yakin, apa yang kita nak cari sekarang? Ilmu tauhid, betul, yang berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah, ditafsirkan oleh Nabi Adam makna kitab yang berharga, dan juganya kitab itu sebagai cabang kita yakin dan usaha.
Nabi Adam Allah alaihi salatu wasalam, dia tafsir apa dia? Apabila kita sudah yakin, apabila kita sudah usaha, apanya kata Nabi Adam? Genggamkan. Nampak? Kita nak kepada apa sesuatu kita dah yakin dah. Contoh kita ibarat kita tangkap haruan. Masuk pegang haruan, dah yakin belum kata haruan? Dah yakin betul. Usaha pegang ke tidak? Ya. Lepas tu nak lepas ke? Nak genggam? Genggam. Sama. So umpama kelas malam ni kita yakin dah ilmu ni lah yang boleh kita kenal Allah melalui asbab-asbab kait dengan makhluk. Kita sudah yakin, genggamkan tu kata Nabi Adam Allah alaihi salatu wassalam. Jangan lepas. Apanya? Genggamkan apa yang kita cita-cita. Nampak tu? Cita apa dia? Nak kenal Allah, nak dekat dengan Allah. Genggam. Nampak kaedah dia? Kalau kita tak genggam, habis. Terlepas. Dah tangkap dah contoh kelas. Kita dah ada dah kelas di Awana. Setiap malam Selasa, dalam bulanan 4 kali ataupun 5 kali, kita dah tahu dah. Kita dah yakin dah kata kelas ni ada. Tetapi kita tidak ada usaha, bermakna kita tidak ada sampai tahap genggam. Usaha itulah tujuan kita nak menggenggam. Kalau genggam tanpa usaha tak boleh dikatakan. Itu Nabi Ibrahim tafsir tu. Nabi Adam kata genggamkan, selepas dah usaha pegang terus. Apa yang dinilai yang ada pada kita di segi hati yang kata yakin tadi ialah ilmu tauhid. Pegangkan biar kuat. Cita-cita tadi. Boleh? Atas dasar apa? Kita cinta kepada Allah. Faham? Boleh kata kita kata ni kita Allah? Boleh. Tetapi ayat zahir, makna kita cinta kepada Allah. Itu makna kita Allah. Kita cakap dengan sebagai ibarat wali. Dia cakap ringkas, kita Allah. Allah tu kita. Bukan bermakna Allah tu kita. Kita tu Allah dah. Kita tu cinta Allah. Allah cintakan kita. Allah tu kita. Maksudnya apa dah? Allah tu cinta kepada kita. Kenapanya? Sebab kita tu Allah. Apa kita Allah? Kita cinta kepada Allah. Nampak ibarat kita tu. Kita tak boleh tafsirkan dengan cara mudah. Orang kata aku Allah. Kita pergi terus tafsirnya. Salah satu tokoh ulama daripadanya mana tu? Indonesia dah. Siti Syekh Jinab yang orang kata dia tu sesat. Pernah dengar kisah tu tak? Ialah dia katanya, orang kata dia tu mengaku Allah. Orang kata dia tu kata Allah. Tak, dia kata aku Allah itu maknanya aku dekat dengan Allah. Aku kasih kepada Allah. Aku cinta kepada Allah. Aku dekat dengan Allah. Aku kaji berkenaan dengan Allah. Itu makna aku Allah. Bukan aku ni kenal kepada Allah yang hakikat zat tu. Bukan. Nampak tu? Baik. Sekarang kita sudah yakin. Dalam keadaan usaha. Sebab kita dah pegang kitab yang berharga. Nama kitab ialah Faridatul Faraid, yang berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib ataupun sifat kamalat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Baik, usaha. Genggam. Sekarang kena genggam. Jangan lepas. Baik. Kita patah balik kepada tadi. Mananya? Yang katanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala, adakah sifat ma'ani juga termasuk di dalam 5 sifat tadi yang kata sebagai martabat zat? Tidak, betul? Baik. Kita katakan lagi. Dalam tadi 7 dah betul. Maknawiyah tak masuk. Ma'ani pun tidak masuk. 7 tolak berapa dah? 14 dah. Tinggal lagi berapa? 6 dah. 6. Baik. Apabila dikatakan 6 tadi tu, maknanya tinggal lagi 6. Yang kata ada pada martabat zat tu berapa? 5. Betul? 5. Jadi apabila 5 tadi tu, lepas tinggal 6 lagi. Tolak 1 daripada 6, kita tolak sifat apa dia? Wahdaniyah. Sebab tinggal lagi berapa? Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah. 6, betul? 6 yang baki daripada 14 tadi dengan jumlah semuanya 20, kita tolakkan wahdaniyah 1, bakinya
lima inilah termasuk dalam martabat zat yang katanya apa dia sebagai dua sifat masuk. Mana dua sifat? Cuba kita bilang. Wujud ada dalam sifat nafsiyah ke salbiyah? Nafsiyah. Qidam masuk dalam sifat nafsiyah ke salbiyah? Salbiyah. Baqa masuk dalam sifat salbiyah ke nafsiyah? Salbiyah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi masuk dalam nafsiyah ke salbiyah? Salbiyah. Qiyamuhu ta'ala binafsih masuk dalam sifat nafsiyah ke salbiyah? Salbiyah. Bermakna dalam empat ini termasuk dalam jumlah sifat salbiyah dan satu ini termasuk dalam sifat nafsiyah. Bermaknanya di dalam bahagian martabat zat tadi dua bahagian sifat daripada empat sifat yang kita dok bilang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Empat ni dua termasuk dalam martabat zat. Ya, masuk dalam martabat zat. Jadi apabila masuk dalam martabat zat, boleh? Yang katanya martabat zat ada dua sifat tadi, dalam tu sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Betul. Apabila katakan sifat nafsiyah itu kena kepada wujud sahaja. Betul? Wujud itulah dikatakan diri Allah Ta'ala zatnya. Tu diri Allah Ta'ala. Baik. Apabila diri zat di situ kena kepadanya zat Allah Ta'ala, nisbah kepada sifat nafsiyah ataupun nama panggil sifat zatiyah ataupun panggil sifat subutiyah. Tiga tu panggil nama dia. Sifat nafsiyah pun orang panggil, sifat zatiyah pun orang panggil, sifat subutiyah pun orang panggil. Tiga nama tu. Sifat. Jadi sifat nafsiyah boleh kita panggil sifat zatiyah sebab dia berkait dengan zat. Sifat nafsiyah boleh kita panggil subutiyah. Nampak? Sebab dia sabit berkaitan dengan zat. Bermakna nafsiyah kita boleh panggil sebab berkaitan dengan diri Allah Ta'ala-nya bagi dia diri sendiri. Zat apa dia? Nafsiyah, zatiyah, subutiyah. Boleh? Baik. Apabila kita bahas dua-dua sifat tadi tu, kita pergi balik kepada mana? Dalam sifat yang kita duk bahas berkenaan dengan 20 sifat yang duduk kandung di dalam sifat istighnar ataupun sifat iftikar. Jangan lupa. Sifat iftikar ada berapa dan sifat istighna ada berapa? Kenapa kita nak bahas macam ni? Sebab kita nak buat kesimpulan tu. Sebab hujung kitab Faridah tengah-tengah tu berkaitan dengan sifat Allah, bukan sifat Nabi lagi. Dia kata suruh kita buat kesimpulan. Kalau kita tak buat kesimpulan, tak harga kitab tu. Maknanya kita baca kitab, kita mengaji kitab, tetapi kita tak boleh genggam. Jadi rugi. Berapa tahun dah kitanya? 7 tahun dah kat sini kelas kita. Tetapi tak boleh nak genggam. Apa usaha tangkap haruan? Dapat haruan lepas, dapat haruan lepas. Tujuan kita nak genggam, nak hasil dia tu, isi yang kita nak makan tu. Tu tiba-tiba sampai satu masa tinggal kelas macam tu ya. Bila tinggal kelas macam tu, ibarat kata tangkap haruan masuk dalam beledi biar mati macam tu ya, rugi ya. Maksudnya kita ngaji ada dobit, ada tulisan, balik sampai ke rumah tinggalkan macam tu ya. Seperti tangkap haruan masuk dalam beledi biar mati macam tu. Lepas tu mai tangkap pula. Betul? Mai tangkap pula dapat balik letak biar pula macam tu dalam beledi mati ya macam tu. Bermaknanya kita tak yakin dengan ilmu tu. Nampak dah tu, rugilah. Baik, selebihnya usaha. Boleh. Dalam sifat 20 tu dia bagi pula masuk dua sifat istighna. Kita nak bahas balik tu. Sebab asal usulnya kita duk bahas sifat istighna, ingat tak dulu asalnya. Kita nak habis dah tu, tetapi kita patah balik berkait. Kita berkait balik sampai ke istighna, iftikar balik. Ya tak pergi kat mana situ ya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita patah balik kepada berkaitan dengan istighna dan iftikar.
Jadi sifat istighna dan iftikar itu duk bilang dalam sifat 20 dalam dia, betul? Baik, sifat istighna tu ada berapa sifat dah? 11. Ya, betul. Dan sifat iftikar itu ada berapa? 9. Ya dah, betul. Jadi 9 campur dengan 11 jadi 20. Betul? 20 tak? Baik. Jadi cuba kita bilang hak istighna. Nanti saya akan buat kesimpulan lagi kenapa kita duk bilang macam ni sebagai macam ni. Ulama buat kajian dalam kitab lagi, nanti kita akan bahas lagi. Belum selesai lagi sifat 20 sampai ke mati, insya-Allah kita akan belajar sama-sama. Niat nak belajar sampai ke mati. Dua apa dia? 11. Satunya kena kepada wujud. 2 qidam. 3 baqa. 4 mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. 5 qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. 6 ada ke badannya? Badannya ada tak? Tak ada jangan terlajak tau. Lajak perahu boleh hundur lagi. Badan niat tak bilang tak masuk ingat dalam sifat istighna. Apa dia tadi? Yang ke-6 kena kepada sama. Baik, sama. Yang ke-7 basar, yang ke-8 kalam. Betul? Baik. Lepas tu yang ke-9 kaunuhu sami'an, yang ke-10 kaunuhu basiran, yang ke-11 kaunuhu mutakalliman. 11 tadi itu termasuk dalam sifat istighna, yakni Allah Ta'ala maha kaya daripada yang lain. Boleh? Baik, mana sifat iftikar? Ada berapa? 9. Mana 9? Ialah kena kepadanya wahdaniyah 1. Selepas tu kudrat 2, iradat 3, ilmu 4, hayat 5. Betul? Selepas tu qauduhu qadiran 6, qaunuhu muridan 7, qaunuhu aliman 8, qaunuhu hayyan 9. Hak tu hak wajib lawan dengan 9 hak wajib mustahil 9. Betul? Campur jadi 9 wajib lawan dengan mustahil 9 berapa? 18. Ada hak dapat, ada hak wajib, ada mustahil. Baik. Jadi 9 hak wajib, 9 yang mustahil, campurnya 18. Kalau kira hak tambah berapa itu? 4 tambah hak wajib 2, tambah hak mustahil 2, jadi 4. Itu baik. Kita patah balik kepadanya mana sifat istighna. Sifat istighna ada sebelah hak wajib, hak mustahil pun sebelah, campur 22. Betul? 22 tu hak wajib dengan mustahil. Baik. Kemudian pulaknya pergi kepada hak tambah. Itu berapa hak wajib? Tambah 3. Hak mustahil pun 3. Jadi 6. 22 campur dengan 6, 28. Boleh? Semua tu kita akan bahas. Baik. Patah balik bermakna kita duk kumpul masalah sekarang. Sebab apa dianya? Kata Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dia kata apa dia? Ilmu yang telah diberi itu adalah dindingkan hati. Ibarat katanya ilmu yang ada dalam hati itu, maksud ilmu yang ada dalam dada itu ibarat ilmu yang ada di hati. Dia mendindingkan segala fahsyah dan munkar. Itu dinding. Maksudnya apabila kotak ibarat kalau tisu duduk dalam, selamat tak? Selamat tisu. Atas rasa apa dia? Kalau kena hujan, selamat sebab ada kotak. Kita hati ibarat kata nak selamat, kita kena ada ilmu. Ibarat ilmu itulah yang mendindingkan hati daripada lara kepada maksiat. Nampak? Jadi sekarang kita ibarat katanya ilmu yang kita ada sekarang ni apanya? Sebagai dinding hati. Siti Khadijah radhiyallahu taala anha kata,
Lepas tu kita nak keluarkan ilmu yang ada dalam dada kita tu macam mana? Maksudnya kalau kita nak buka tisu ni, kita nak ambil tisu ni. Kita nak ambil tisu macam mana? Kalau kita nak buka kotak macam ni. Kalau buka kotak ni, habis macam ni, tisu kita guna satu. Tetapi kotak kita rusakkan semua. Akan binasakan tisu tadi tu. Siapa katanya? Ulama sebagai pengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Dia ajar kita macam mananya boleh mengarangkan kitab. Orang tanya kepada dia macam mana boleh karangkan kitab berkenaan dengan hati-hati orang yang lalai. Dia kata apa dah? Kumpulkan masalah dahulu. Kita duk mengaji tu daripada awal tahun tu, mana 7 tahun sampai sekarang, tu duk kumpul masalah. Nampak tak? Duk kumpul masalah, kumpul ilmu 7 tahun sampai ke hari ni. Itu ibaratnya masalah yang kita duk cari. Dan kita nak selesaikan masalah. Apanya? Masalah kita yang ada adalah tidak mengetahui. Kemudian kita nak selesaikan masalah kepada yang mengetahui. Lepas tu nak pecahkan macam mana? Kata ulama pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, kumpul masalah. Itu yang saya nak kumpul masalah tadi tu. Boleh? Lepas tu macam mana kita nak biar jadi memberikan manfaat ilmu tadi? Macam mana kita nak jadikan ilmu tu sebagai manfaat? Jadi kata pengarang kitab tadi kata pecahkan. Sekarang saya nak pecah. Daripada tadi kalimah tauhid la ilaha illallah sifat 20 pecah kepada sifat ni pergi kepada sifat. Dak pecah tu. Kita tak boleh pecah terus. Kita kena kumpul masalah dahulu. Kemudian kita pecah. Kalau tak ada benda, kita nak pecah tak boleh. Macam kayu, kita nak gaji. Tak ada kayu sebatang, nak gaji apa? 7 tahun kita nak kumpul 13 sifat yang wajib bagi Allah. 7 tahun. Hari ni kita dah buat masalah kumpul. Baik. Pecah macam mana? Katanya, ibarat katanya ulama Imam Nawawi rahimahumullah. Tengok dia mengarang kitab, beberapa buah kitab yang dia karang. Dia kata macam mana? Pecah macam mana nak bagi ilmu tu memberi manfaat. Maksud macam mana? Nak buka kotak tisu ni macam mana nak bagi manfaat, boleh guna secara aman dan seterusnya. Maksudnya macam mananya ilmu yang ada pada hati kita tu nak biar guna sampai ke mahsyar, kepada akhirat. Nampak? Pecah slow-slow. Maksudnya biar ikut kaedah dia. Ikut cara ulama lah. Itu Imam Nawawi rahimahumullah dia karang kitab tu. Banyak sangat dia karang kitab. Sebab apa dia? Dia tahu kata karangan kitab daripada tangan usaha dia tadi tu adalah memberi manfaat kepada dia. Jadi samalah kita ni sekarang kita yakin kata ilmu ni ada dan boleh selamatkan kita, bahagiakan kita dunia akhirat. Kita simpan ke hati, kemudian kita kumpulkan masalah, kita pecahkan slow-slow atas dasar apa dia? Nak beri manfaat kepada kita. Melalui apa? Tafsir oleh siapa tu? Nabi Sulaiman. Kata macam mana? Ialah kena kepada mata itu adalah hati juga. Dia kata. Mata itu adalah hati juga. Apa maksudnya mata itu adalah hati juga? Maksudnya setiap kali kita pandang ialah dia tembus masuk ke hati. Bermaknanya kita nak pecahkan masalah tadi itu untuk memberi manfaat, kita pakaikan mata sampai ke hati melalui fikiran, pecahkan masalah tu. Nampak? Jangan pandang pergi kepada hati, fikir tak jadi. Nak pergi kepada hati, hati hantar kepada fikiran, bagi. Nampak tu? Itulah barulah masuk kepada tadi. Apa dia? Kitab. Itu bersusun tu. Nampak? Berkumpulanlah ilmu yang ada dalam dada kita ibarat sebuah kitab yang ada dalam dada kita. Selepas ibarat sebuah kitab yang ada dalam kita, panggil kitab itu untuk keyakinan kita. Faham? Keyakinan kita dan usaha kita ni. Kitab yang kita nak ngaji tu dia simpan dalam dada. Ilmu yang ada tu ibarat sebuah kitab yang ada dalam dada, keyakinan yang ada di kita dan kita usaha. Selepas tu kita genggam, mana simpan biar ada dalam hati kita selama-lamanya. Tu orang panggil apa? Sebut dalam kitab apa tu? Ilmu yang terikat 7 tadi.
Jadi buat kesimpulan setakat tu dulu, nanti kita bahas kemudian tangguh situ. Wallahu a'lam. Baik, semua daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada saya diri sendiri. Wallahu a'lam. ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك